sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat hadir pada hari ini untuk sama-sama mengerjakan salat Jumaat berjemaah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita keberkatan pada hari yang begitu bersinar pada hari ini. Hari ini cuti. Ramai semua orang cuti, kebanyakan cuti lah semua. Surau, masjid pun macam nak cuti tak ada orang kan. Sama-sama cuti. Okey, pada tengah hari ni sebelum Jumaat ni kita tengoklah beberapa hadis. Saya memilihkan satu risalah tulisan Dr. Ahmad Sanusi Azmi. Dr. Ahmad Sanusi Azmi, dia ada risalah dia ni, dia menulis tentang 40 hadis tentang politik dan kepimpinan. Sajalah kita baca pada tengah hari ni, tengok. Kebetulan besok nak mengundi kan. Jadi kita tengok apa-apa yang hadis yang boleh kita ambil iktibar pengajaran daripada konten yang dibawa ini. Jadi tajuk dia ni diletakkan 40 hadis tentang politik dan kepimpinan. Hadisnya yang berkaitan tentang politik lah yang dia nak bincangkan ni. Kita tengok hadis yang pertama. Hadis yang pertama ni pengarang dia bawakan. Dia bawakan tajuk sini. Hadis yang pertama bertajuk gila kuasa adalah satu penyakit. Gila kuasa adalah satu penyakit. Hadis an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah fa ni'mal murdi'ah wa bi'satil fatimah. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu akan bersungguh mengejar kepimpinan, iaitu jawatan. Sedangkan ia akan menjadi satu penyesalan buat kamu di hari akhirat. Maka yang sebaik-baiknya adalah yang memberi susuan, iaitu pemimpin yang memberi kebaikan, dan yang seburuk-buruknya adalah pemutus susu, iaitu kiasan buat pemimpin yang memutuskan nikmat kepada rakyat. Hadis ni hadis dalam Bukhari, hadis nombor 71448 dia kata. So ulasan pengarang dia kata. Perhatikan hadis ini bagaimana Rasulullah berpesan kepada kita bahawa akan ada di antara kita yang bersungguh mengejar jawatan, sedangkan ia adalah satu penyesalan di hari kiamat kelak bagi mereka yang gagal melaksanakan tanggungjawab dengan baik. Kita boleh tengoklah pada hari ini memang orang semua mengejar jawatan. Jawatan tu semualah dalam semua aspek. Aspek tempat kerja, aspek di rumah, aspek di dalam pemerintahan, aspek dalam parti, segala-galanya lah maksud dia. Kemudian yang kedua, pengarang dia bawakan ulasan, bahkan dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah menegaskan bahawa orang yang gilakan kuasa ini tidak seharusnya diberikan jawatan. Perkara ini dijelaskan ketika baginda ditanya tentang mereka yang meminta untuk memegang kepimpinan, lalu Rasulullah menjawab, jenis yang meminta-minta ni tapi di hadis ini kita garis bawahkan, maksudnya jenis gila kuasa lah, sampai tergila-gila kan. Maka Nabi menjelaskan, ada riwayat Sahih Bukhari, hadis nombor 7149, inna la nuwalli hadha man sa'alahu wala man harasa alaih. Kata Nabi, kami tidak memberikan kepimpinan kepada mereka yang memintanya dan bukan pada mereka yang tergila-gilakan jawatan kepimpinan. Itu amaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak memberikan kepimpinan bagi golongan yang gila kan jawatan ini. Okey. Ketiga, ulasan pengarang, seorang tokoh sufi yang terkenal pernah berpesan bahawa gilakan kuasa akan merosakkan peribadi seseorang. Gilakan kuasa menyebabkan seseorang bersifat hasad dengki. Bahkan suka mencari keaiban manusia yang lain. Tiga yang pengarang dibawa ni. Satu, kalau jenis gilakan kuasa ni, dia kata satu, merosakkan peribadi. Kedua, cenderung kepada sifat dengki. Dan yang ketiga, mencari keaiban manusia. So ada tiga. Kalau kita tengok pada hari ni, jenis yang gilakan kuasa ni ada tak dia punya penyakit ni? Satu, kita akan tengok dia merosakkan peribadi seseorang. Satu. Kedua, cenderung bersifat hasad.
Dan yang ketiga, mencari keaiban manusia. So, kalau ada 3 benda ni, ni jenis spesies yang Nabi sebutkan sebagai gila kuasa. Kemudian dia bawakan satu kata-kata seorang tokoh sufi, iaitu Fudail bin Iyad. Dia kata, "Ma min ahadin ahabba ri'asah illa hasada wa bagha wa tatabba'a uyuban nas wa kariha yudhkaru ahada bi khair." Kata Fudail bin Iyad, kata dia, tidak ada seorang lelaki yang gilakan kuasa, iaitu kepimpinan. Kata Fudail bin Iyad, melainkan dia akan terjebak dengan satu hasad dan kejahatan. Hasad, satu, kemudian kejahatan. Kemudian yang ketiga, kata Fudail bin Iyad, ialah suka mencari keaiban manusia. Dan dia tidak suka apabila disebut padanya kebaikan orang lain. So ada 4 benda yang disebutkan oleh Fudail bin Iyad. Ni jenis lelaki yang gilakan kuasa, gilakan kepimpinan. Maka dia akan terjebak kepada empat perkara. Pertama, hasad. Hasad lah. Hasad, dengki kan. Okey, yang kedua, dia akan terjebak kepada kejahatan. Yang ketiga, suka dia mencari keaiban manusia. Cari aib orang. Dan yang keempat, dia ni tidak suka disebutkan padanya kebaikan orang lain. Kalau ada orang lain buat baik itu, dia tutup semua. Dia tak nak bagi nampak kan. Itu disebut oleh Fudail bin Iyad. Itu ulasan yang ketiga. Yang keempat, pengarang dia katakan, atas dasar itu Al-Imam Abu Ayyub As-Sakhtiyani berpesan bahawa mereka yang cintakan kemasyhuran dan kepimpinan ini adalah mereka yang sukar dipercayai. Dia apabila ada 4 sifat tadi, kata Fudail bin Iyad, Abu Ayyub As-Sakhtiyani pula dibawa bahawa kepimpinan ini adalah mereka yang sukar dipercayai. Jadi pemimpin begini. Kata dia, ma sadaqa abdun qattun fa habba syuhrah. Dia kata, seorang hamba itu tidak akan sekali-kali jujur, dikira jujur dan tulus dalam perhambaannya jika dia mencintai kemasyhuran. Masyhur ni maksudnya. Kepimpinan ni salah satu bentuk kemasyhuran. Jadi pemimpin ni tentulah orang yang masyhur. Jadi bila dia ada dalam diri dia sifat nakkan masyhur, maka dia tidak akan sekali-kali jujur ataupun dikira jujur dan tulus dalam kehambaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian yang kelima, kata pengarang, malah Abu Daud As-Sijistani. Abu Daud As-Sijistani melihat sifat ini sebagai salah satu daripada penyakit. Abu Daud As-Sijistani pula dia menggariskan bahawa ini bentuk begini adalah sebenarnya adalah satu bentuk penyakit, atau menggelarkannya sebagai syahwat. Yang kedua, ataupun digelarkan sebagai syahwat yang tersembunyi. Sama ada ini jenis penyakit ataupun dia sebagai syahwat yang tersembunyi. Abu Daud Sijistani pernah ditanya tentang nafsu dan syahwat yang tersembunyi ini. Apa kata dia? Qila li Abi Dawud As-Sijistani masyahwah al-khafiyah qala hubbur ri'asah. Abu Daud pernah ditanya berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan nafsu syahwat yang tersembunyi ini. Nafsu syahwat yang tersembunyi ini apa dia? Lalu dia berkata, mereka yang cintakan kuasa. Itu. Kata Abu Daud As-Sijistani. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, kata pengarang, ulasan dia, atas dasar itu para salafus salih terdahulu sangat berhati-hati dengan penyakit cintakan kepimpinan atau jawatan. Sama ada kepimpinan ataupun jawatan. Ulama salafus salih itu sangat berhati-hati. Dinukilkan kat sini kata-kata Sufyan Ats-Tsauri pernah menulis surat kepada Abbad bin Abbad. Apa pesan dia? Sufyan Ats-Tsauri ini, ini ulama lah, ulama kalangan tabi'in. Dia mengatakan bahawa iyyaka wa hubbur ri'asah fa innar rajul takunu ri'asah ahabba ilahi minadh-dhahab wal fiddah wa huwa babun ghamid la yubsiruhu illa al-basir minal ulama as-samasirah fatafaqqada nafsak wa'mal biniyah. Kata Fudail bin Iyad, hendaklah engkau menjauhi sifat cintakan jawatan. Sesungguhnya seorang lelaki yang ditimpa penyakit ini akan lebih cintakan jawatan lebih daripada dia mencintai emas dan perak.
Betul. Bagi orang yang dah kena penyakit ubur riasah ni, nakkan kepimpinan, pada ketika itu bagi dia emas, perak tu semua dah tak ada nilai. Sebab dia memang cintakan jawatan itu. Ini adalah perkara penyakit yang sangat tersembunyi dalam diri seseorang yang tidak dapat dilihat melainkan mereka yang diberikan basirah. Basirah ni apa? Maksudnya dia penglihatan dengan mata hati lah. Penelitian yang mendalam daripada kalangan golongan ulama. Jadi ulama ni yang Allah berikan kepadanya al-basirah. Al-basirah ni pandangan mata hati. Dia dapat menilai dengan baik. Okay. Maka periksalah dirimu agar ia tidak dihinggapi penyakit ini dan beramallah dengan niat yang ikhlas. Penutup ulasan dari pengarang dia kata, bila kita dah tengok hadis tu, maka dia tutup, dia kata, maka periksalah dirimu. Kita kena periksa diri kita masing-masing lah, agar ia tidak dihinggapi penyakit ini, agar kita tak kena penyakit yang cintakan jawatan ini, cintakan kepimpinan. Dan kalau kita terlibat dengan kepimpinan ni, maka perlu kita beramallah dengan niat. So niat tu kena ikhlas, kata pengarang. So dua benda yang dipesan, dan ini disebut oleh Abu Nuaim dalam Hilyah al-Awliya. Dua benda. Okey, tengok hadis yang kedua pula dia buat sini. Tajuk hadis dia, larangan meminta-minta menjadi pemimpin. Dia bawakan hadis dalam Sahih Al-Bukhari bernombor 71446. An Abdurrahman bin Samurah qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha wa in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Maksudnya apa? Daripada Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta-minta untuk menjadi pemimpin. Sesungguhnya sekiranya kamu diberikan setelah meminta-minta, maka kamu akan dibebankan dengan bebanan kepimpinan. Namun sekiranya kamu diberi jawatan tanpa meminta-minta, maka kamu akan dibantu menghadapinya. Ini kata Nabi SAW. Jadi larangan meminta-minta menjadi pemimpin. Kalau diminta-minta, maka jawatan itu akan menjadi beban kepada seseorang. Tapi kalau kita tak pinta, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu apabila kita ditaklifkan, diberikan sesuatu jawatan itu, kita dapat mengharunginya, memikul bebanan tersebut dengan sebaiknya. Jadi ulasan daripada pengarang, dia kata, dalam hadis ini Rasulullah SAW berpesan kepada kita agar menjauhi sikap terlalu meminta-minta. Bukan tak boleh meminta, dia tulis ini terlalu. Bersangatan lah meminta-minta tu. Maksudnya kalau terlalu, kalau tak ada buatan terlalu ni, meminta-minta je. So kalau minta sikit-sikit tu nampak gaya macam boleh, dia tulis sini. Sikap terlalu meminta-minta untuk menjadi pemimpin. Ini kerana kepimpinan adalah satu tanggungjawab yang sangat berat. Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah sangat bimbang. Sekiranya setiap perkara yang berada di bawah penguasaan beliau akan menuntut hak mereka di hadapan Allah kelak. Tu Sayyidina Umar ni, dia memang takutlah isu-isu kepimpinan ni. Katanya, dia kata Sayyidina Umar, kata dia, lau matat syatun ala syattil furati dha'i'ah la zanantu anna Allah Ta'ala sa'ili anha yawmal qiyamah. Kata Sayyidina Umar, dia kata, kalaulah mati seekor kambing di pesisiran Furat, sungai Furat. Sungai Furat ni jauh lah daripada dia dekat Madinah. Sungai Furat ni kat belah Iraq sana kan. Sungai Furat yang terbiar tanpa pembelaan. Ada seekor kambing mati dekat Sungai Furat itu, tak ada siapa yang buat pembelaan. Maka kata Sayyidina Umar, la zanantu, aku bimbang, kata dia, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala
akan menanya dia tentang kematian kambing tersebut di hari akhirat kelak. Tengok takutnya Sayyidina Umar tu. Dia duduk dekat Madinah, dekat Sungai Furat sana, kalau ada kambing, bukan orang, kambing, binatang. Kalau ada binatang mati pun dia terasa bahawa binatang itu akan ditanya pada hari akhirat nanti macam mana, kenapa benda tu mati. Maka Umar sebagai pemimpin, dia rasa itu pun dia akan ditanya. Tu punya takutnya Sayyidina Umar. Disebut oleh Abu Nu'aim dalam Hilyah Al-Awliya. Kemudian komentar yang kedua, dalam hadis yang kedua ini, kata pengarang, ketika menghuraikan hadis ini, Al-Imam Ibn Hajar menegaskan bahawa pada hakikatnya sikap meminta-minta jawatan, iaitu kepimpinan, adalah makruh, ditegah. Tu kata Imam Ibn Hajar. Dia kata sikap meminta-minta jawatan ini adalah makruh ataupun ditegah. Dia bukan benda yang disukai lah. Kata beliau, kata Imam Ibn Hajar, dia kata, wa yustafadu minhu anna talaba ma yata'allaqu bil hukmi makruhun. Dia kata, dan daripada hadis ini dapat kita pelajari bahawa meminta sesuatu jawatan yang melibatkan pemerintahan atau penentuan hukum ataupun kehakiman ada sesuatu yang makruh. Ini disebut dalam Fathul Bari dan syarah Imam Bukhari dalam Fathul Bari. Itu yang disebut oleh Imam Ibn Hajar. Kemudian yang ketiga, ulasan daripada pengarang, dia kata Syekh As-Sa'di pula melihat hadis ini dari sisi sikap peribadi seorang Muslim itu sendiri. Pada beliau, orang yang terlalu berharap menjadi pemimpin ini sama ada yang pertama mempunyai keinginan yang sangat tinggi terhadap perkara dunia dan kuasa. Itu yang pertama. Kata. Atau yang kedua, kata dia, kerana mempunyai kebergantungan yang sangat tinggi pada diri sendiri. Ini ulasan oleh Syekh Sa'di pula bila dia baca hadis ini, yang melibatkan sikap peribadi seorang Muslim. Kalau yang jenis sangat mengharapkan jadi pemimpin ni, dia ada dua perkara. Sama ada mempunyai keinginan yang sangat tinggi terhadap perkara dunia ataupun kuasa. Dia nakkan dunia, dia nakkan kuasa. Ataupun yang kedua, dia sangat bergantung yang sangat tinggi pada diri sendiri. Dia yakin dengan diri dia, orang yang hebat. Jadi kedua-dua sifat ini dilihat tidak baik. Kerana yang pertama, mereka dilihat terlalu mengejar dunia. Dan yang keduanya adalah sikap merasakan diri hebat sehingga meletakkan pergantungan pada diri sendiri menjadikan manusia merasa ego. Dia rasa dia hebat, dia boleh buat itu, dia boleh buat ini, dia boleh urus tu, dia boleh urus ini. Semua benda dia menjanjikan segala-galanya. Bulan dan bintang dijanjikan gitu So dia melahirkan sifat ego dia. Sikap ini berupaya menjauhkan diri mereka daripada kebergantungan kepada Allah. Bila dia dah bercakap lebih-lebih semua benda dia boleh buat, itu ini dia boleh buat, maka sebenarnya dia menjauhkan diri dia daripada bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau sifat pemimpin yang beriman, bertakwa ni, apa-apa nak buat dia akan sangkutkan dengan kehendak Allah, sangkutkan dengan keizinan daripada Allah. InsyaAllah kita akan gini, kita cuba. So ayat ni itu lebih berlapik lah. Tapi kalau orang yang tak ada sikap begitu, semua dia kata ini boleh, bintang, bulan, semua dia boleh bawakan, dia kata. Dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, mereka yang terlalu meminta tidak akan menerima bantuan Allah. Jadi bila jenis orang yang bercakap begitu, maka Allah Subhanahu Wa Taala takkan bagi bantuan pada dia sebab dia overconfident. Dia rasa dia best sangat kan. So itu yang pengarang dia katakan, bahawa dengan sebab itu Rasulullah berpesan mereka yang terlalu meminta tu, jawatan tu, dia tidak akan menerima bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahaya tuan-tuan ya. Okey. Kemudian pengarang, ulasan keempat dia pengarang dia kata, ketika membincangkan hadis ini, dia kata, Ibn Hajar turut membawa topik perbahasan berhubung Nabi Yusuf alaihi salam
yang dikatakan telah memohon agar diberikan jawatan dalam pemerintahan. Kata Nabi Yusuf. Jadi Nabi Allah Yusuf alaihissalam, kalau kita buka dalam Quran tu, surah Yusuf juzuk 13 tu, menceritakan bagaimana Nabi Yusuf tu masuk dalam penjara, duduk dalam penjara, dan banyak cerita-cerita ketika mana dia berada dalam penjara, dan bila dia keluar daripada penjara, dia ada meminta jawatan daripada Azizul Misr. Itu pun pembesar Mekah itu. Apa Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran? Kata Nabi Yusuf alaihi salam dalam firman Allah, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Dia, yakni Yusuf alaihi salam, berkata, lantiklah aku menjadi penjaga perbendaharaan bumi. Sesungguhnya aku adalah orang yang sangat menjaga dan mengetahui. Ni dalil dia buatkan pada Quran bahawa berlaku dalam kalangan Nabi yang mana dia minta supaya dilantik menjadi perbendaharaan bumi. Perbendaharaan bumi ni bendahari lah, jaga keuangan. Sesungguhnya aku adalah orang yang sangat menjaga dan mengetahui. Dia bagi tahu dekat sini, Nabi Allah Yusuf alaihissalam, dia angkat diri dia. Dia kata, aku ni jenis yang boleh menjaga, hafiz, ada sifat hafiz, boleh menjaga dengan baik, dan alim. Ini hafizun alim. Aku ni boleh jaga dengan bagus kalau diberikan tanggungjawab, dan aku ni alim. Alim ni alim, mengetahui. Ada ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pengurusan harta, begitu kata. Persoalan ini boleh dijelaskan melalui perspektif Syekh As-Sa'di di atas. Ni sebelum ni kita buat Syekh Sa'di. Iaitu Nabi Allah Yusuf alaihissalam tidak memiliki dua sifat tercela di atas, iaitu terlalu mengejarkan keduniaan dan tidak meletakkan kebergantungan yang tinggi pada diri sendiri. So hadis ni disebutkan tadi, kata-kata Syekh Sa'di ni tak ada sifat yang tercela itu pada Nabi Yusuf alaihissalam, iaitu sifat mengejar dunia. Jadi Nabi Allah Yusuf alaihissalam dia tak kejar dunia, dan juga dia tidak meletakkan kebergantungannya yang terlalu tinggi pada diri sendiri, overconfident. Dia tak ada gitu. Cuma dia bagi tahu, qala ja'alni ala khazainil ard. Lantiklah aku menjadi penjaga perbendaharaan. Ini hafizun alim. Aku ni boleh menjaga, boleh mengetahui. Begitu je kata dia. Kita sedia maklum bahawa para nabi seperti Nabi Allah Yusuf alaihissalam mengorbankan jiwanya untuk berkhidmat kepada rakyat. Tu dalam sejarah tu kita tahulah, kita Nabi Allah Yusuf dia berkhidmat kepada rakyat. Sejarah perjuangan beliau yang panjang membuktikan perkara tersebut. Bahkan tiada siapa yang boleh menafikan sikap pergantungan Nabi Yusuf yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ada dalam Quran ayat yang menceritakan tentang Nabi Allah Yusuf alaihissalam dia minta jawatan, tetapi dalam tarikh, dalam sejarah kehidupan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, kita boleh tengok dia tak ada sifat penyakit yang gilakan kuasa. Kemudian dia tak ada sifat yang tidak bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita ambil satu lagi Okey. Yang kelima, ulasan daripada pengarang, hadis ini turut mengingatkan kepada kita agar jangan terlalu mengejar kuasa dan jawatan. Atas sebab itu, Sufyan Ats-Tsauri, seorang tokoh hadis yang terkenal, dia pernah berpesan. Sufyan Ats-Tsauri ni golongan tabi'in, seorang ulama, seorang sufi, orang alim. Apa kesan dia? Apa pesan dia? Iza ra'aitar rajul yahrisu ala ayyu ammar fa ajir. Dia kata, andai sekiranya engkau melihat seorang lelaki yang terlalu berharap untuk menjadi pemimpin, maka tangguhkanlah harapan beliau itu. Ini sebut dalam Musnad Ibnu Al-Jad. So kalau kita tengok ada orang yang sangat mengharap beria untuk jadi pemimpin, maka perlu kita nilai, tengok perlu tangguh ke macam mana. Kena tengok bagi jelas so harapan itu takut dia akan menjadi sesuatu yang kurang baik. Ini disebutkan dalam riwayat itu. Dan ulasan yang keenam, ulasan yang terakhir bagi hadis yang kedua ni disebutkan, namun kelonggaran dalam perkara mendapatkan jawatan ini boleh diberikan dalam beberapa situasi bergantung kepada maslahah
Bergantung kepada masalah ni apa? Kepentingan syarak, keperluan syarak. Perlu diambil kira kelonggaran yang perlu dilihat untuk mendapatkan jawatan ini, dia kata. Sebagai contoh, sekiranya seseorang itu tidak berusaha mendapatkan jawatan, dibimbangi ia akan dipegang oleh manusia yang lebih jahat, yang meruntuhkan Islam dan merosakkan masyarakat, maka ketika itu kelonggaran diberikan bagi menjaga masalah agama dan urusan kemanusiaan. So walaupun dalam hadis yang kedua ni larangan minta jadi pemimpin, tapi apabila kita tengok pemimpin yang ada tu, lok-lak, orang kata lok-lak lah, tak boleh pakai punya pemimpin kan, maka walaupun kita ni tak berapa power, tak berapa hebat sangat, kita kena take over lah, kena mohon jadi pemimpin. Sebab kita rasa kita ni okey lagi, ada agama, ada kefahaman, ada ketakwaan, ada iman lah dalam diri kita. Itu ulasan yang keenam oleh pengarang, agar di sana ada kelonggaran yang menyebabkan bolehnya kalau nak memohon menjadi pemimpin dengan syarat-syarat yang ketat. Namun demikian, larangan daripada hadis Nabi SAW, hadis Bukhari tu je jelas, perlu kita fahami dia dengan baik. Saya rasa setakat ni situ dulu, lebih kurang dalam beberapa minit lagi nak masuk waktu Jumaat. InsyaAllah yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah silap daripada kelemahan diri saya tutup dengan wabillah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit masa yang saya perlukan untuk memaklumkan yang pertamanya ya. Alhamdulillah seperti mana yang telah saya maklumkan sebelum ini berkenaan borang pendaftaran anak karya. Alhamdulillah, syukurillah setelah siap dan dimerujuk kepada Pak Aid, iaitu Ustaz Ahmad Kamarul, pengurusan masjid dan surau. Alhamdulillah, borang yang kita buat telah dipersetujui oleh pejabat agama Islam untuk diguna pakai sebagai pendaftaran ahli karya Surau Haji Maksum. Jadi insya-Allah nanti selepas solat akan diletakkan borang yang baru. Jadi mohon jasa baik kepada seluruh ahli qaryah Surau Haji Maksum untuk mengisi semula borang tersebut, dan insya-Allah dengan izin Allah kali ini kita akan buat secara official dan ada filing dan ada rekod semua. Jadi maknanya mudah untuk membuat rujukan. Jadi untuk makluman tuan-tuan, bagaimana cara pelaksanaan? Pertamanya, tuan-tuan sebagai ketua rumah perlu mengisi borang dan isi juga di ruang bawah siapa yang ada tinggal serumah di rumah tuan-tuan. Ya. Lepas tu kalau tak cukup, contohnya di bawah tu ada 5 baris untuk ahli keluarga. Kalau tak cukup boleh buat lampiran. Dan seterusnya, pada setiap 2 minggu sekali ataupun sebulan sekali, pihak jawatan kuasa akan mengadakan satu mesyuarat khas bagi meluluskan permohonan sebagai anak karya. Dan selepas diluluskan, nama tuan-tuan akan dipaparkan di papan kenyataan dan ada petugas yang akan memberi maklum balas kepada tuan-tuan berdasarkan nombor telefon yang tuan-tuan berikan sebagai ketua keluarga. Pihak surau akan memberi makluman melalui media atau WhatsApp bahawasanya permohonan sebagai ahli anak karya Surau Haji Maksum tuan-tuan telah diluluskan. Jadi apabila telah diluluskan,
maka tahun hadapan seperti mana semua sedia maklum, ya, akan diadakan mesyuarat pencalonan bagi jawatan kuasa surau seluruh negeri Selangor, dan pada masa itu apabila tidak ada mendaftar sebagai anak karya, maka ianya tidak layak untuk dicalonkan ataupun mencalonkan. Jadi kali ini mesyuarat pada akan datang semasa pencalonan, pegawai PAID akan datang untuk memantau. Jadi maknanya kita kena ikut enigmen dan perundangan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor. Ya, alhamdulillah. Harap semuanya jelas. Kalau agak kurang jelas, saya bersedia untuk menerima soal-soalan daripada tuan-tuan ataupun untuk memberi semula penerangan. Namun begitu, alhamdulillah, saya memang amat merasa terharu yang mana seluruh ahli Korea Surah Haji Maksum amat memberi kerjasama kepada pengurusan dan pentadbiran Surah Haji Maksum dan memudahkan pengurusan, dan insya-Allah kebaikan tuan-tuan itu akan mendapat ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya, untuk makluman, satu ataupun kumpulan ataupun tim untuk pengurusan jenazah telah diwujudkan. Memang dah ada dah petugas-petugasnya. Namun begitu, pihak surau masih memerlukan satu, iaitu meja untuk mengkafankan jenazah, ya, dan kenderaan jenazah, dan juga aksesori lah ataupun peralatan seperti kain kafan atau meja untuk tolak peralatan dan sebagainya. Dan yang paling banyak kosnya ialah bilik pengurusan jenazah. Namun itu bukan menjadi satu alasan kita tidak boleh menguruskan jenazah, sebab kita ada kemah, sementara kita boleh uruskan di bawah kemah. Yang penting peralatan semua dah ada, dan nanti apabila semua dah bersiap sedia, maka pihak surau akan memaklumkan apabila ada kematian, boleh pihak surau akan menguruskan sehinggalah daripada mula sehingga ke akhirnya dan selesai. Namun begitu masih perlu bekerjasama dengan Masjid Asy-Syarif, sebab Masjid Asy-Syarif yang menguruskan dan mengelola perkuburan Meru. Jadi insya-Allah, jadi doakanlah semoga apa yang sedang dilaksanakan dan diusahakan akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iringan doa tuan-tuan kepada kita semua, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Ittaqullaha usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Semoga dengan demikian
kita akan terus diberi petunjuk, dipimpin, dan dinaungi rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Khutbah kita pada hari ini bertajuk kewajipan mengundi dalam pilihan raya. Muslimin hadirin yang dikasihi, dalam sistem politik hari ini, bertepatan dengan konsep khalifah dan pilihan raya, syariat memberikan hak saksama kepada setiap rakyat memilih pemimpin mereka. Sehubungan dengan itu, memilih pemimpin di dalam pilihan raya merupakan suatu kewajipan kepada setiap umat Islam. Tujuan pilihan raya adalah untuk memastikan urusan umat diputuskan mengikut undang-undang dan mewujudkan peluang kepada semua untuk ikut serta dalam proses membuat keputusan. Sistem demokrasi itu sendiri adalah timbul dari prinsip syura. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat 38, wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka. Disebabkan penyertaan setiap umat Islam dalam saf kepimpinan suatu yang tidak mungkin, maka dilaksanakan konsep perwakilan, iaitu memilih wakil di Dewan Undangan Negeri dan Dewan Rakyat atau Parlimen. Sistem perwakilan ini adalah diterima syarak berdasarkan sunnah Nabi SAW secara qauliyah, iaitu perkataan, dan fi'liyah, perbuatan. Umat Islam mesti memilih wakil mereka yang akan melaksanakan kuasa politik umat Islam di negara ini. Umat Islam adalah kumpulan majoriti di negara ini. Di pundaknya adalah kuasa bagi menyerahkan kuasa politik kepada individu Islam atau golongan dalam masyarakat yang diyakini akan menjaga agama Islam dan umat Islam. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, esok adalah hari mengundi. Beberapa nasihat syarak kepada para pemilih adalah seperti berikut. Pertama, setiap rakyat Malaysia yang telah cukup umur untuk mengundi wajib memainkan peranannya dengan keluar mengundi. Kerana Dewan Parlimen memiliki kuasa bagi menentukan kerangka, dasar atau hala tuju negara. Oleh itu, pastikan wakil yang dipilih adalah calon yang bermanfaat bagi memelihara kesucian dan kedudukan agama Islam, hak umat Islam dan hak rakyat berbilang bangsa seluruhnya. Untuk itu, umat Islam mesti mengangkat orang-orang yang berkelayakan, yang akan membuat ketetapan bagi kemaslahatan dan mengelakkan kerosakan. Sebagaimana kaedah fiqh, dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan itu lebih utama daripada mendapatkan maslahah. Kedua, pengundi wajib memilih orang yang memiliki keimanan kepada Allah, berilmu, berakhlak dan beramal saleh. Apatah lagi, pengundian merupakan persaksian yang akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat yang kedua, wa aqimus syahadata lillah. Dan hendaklah kamu yang menjadi saksi menyempurnakan persaksian itu kerana Allah semata-mata. Ketiga, tidak memilih calon yang mewakili parlimen dari kalangan orang Islam yang memiliki sifat melakukan maksiat secara terang-terangan, memusuhi Allah, Rasul dan orang beriman. Hadirin yang berbahagia, ada beberapa kaedah untuk memilih wakil. Kaedah pertama, memilih orang yang paling berkelayakan. Menurut Islam ialah orang yang paling bertakwa dan mampu memikul tanggungjawab wakil dan suara rakyat. Komitmen dengan kewajipan agama dan meninggalkan perkara-perkara haram dan syubhah. Kaedah kedua, memilih orang yang paling ringan bahayanya di antara orang yang berbahaya. Sesuai dengan kaedah fiqh yang menegaskan, idza ta'aradal mafsadatan ru'iya a'zamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Apabila bertembungnya dua mafsadah iaitu kerosakan, maka dipelihara, ditolak
mudarat yang paling besar dengan melakukan mudarat yang lebih ringan. Kaedah ketiga, seorang pengundi tidak boleh mengubah pilihan raya daripada memilih calon yang lebih layak kepada calon yang kurang layak dengan dorongan fanatisme, hubungan keluarga atau kepentingan tertentu. Sekiranya ini dilakukan bererti dia mengkhianati Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Jumaat yang dirahmati, seorang pemimpin Islam wajib sentiasa berjuang membela rakyat, sentiasa mensejahterakan rakyat dan mengurus keperluan dan kehendak rakyat dengan berhemah dan berhikmah, adil dan saksama. Pemimpin hendaklah menjadi pelindung dan pembela rakyat yang lemah dan sentiasa memimpin rakyat ke jalan kebenaran dan menegakkan syariat. Kezaliman pemimpin sangat berpotensi membinasakan rakyat. Apabila pemimpin tidak amanah, berpotensi memusuhi Allah, Rasul dan syariat Islam, maka pemimpin sebegini tidak layak dipilih. Kerana bukan sahaja mudarat kepada umat Islam, bahkan akan memudaratkan masyarakat dan negara seluruhnya. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza wussidal amru ila ghairi ahli, fantaziris sa'ah." Apabila diserahkan urusan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah berlakunya kiamat. Hakikatnya, jika dilantik pemimpin yang zalim, bukan sahaja pemimpin itu yang akan dipertanggungjawabkan, tetapi rakyat yang membuat pilihan dan mandat juga akan ditanya dan dipersoalkan. Kenapa tugas kepimpinan itu diberikan kepada mereka yang tidak jujur dan amanah? Menurut Hasan Al-Basri, imam yang adil sebagai penegak tiap-tiap yang condong, memperbaiki tiap-tiap yang rasak, menguatkan tiap-tiap yang lemah, membela tiap-tiap yang teraniaya dan melindungi tiap-tiap yang susah. Pemimpin mestilah adil dan tidak fasik, dan dipilih daripada orang yang mempunyai sejarah hidup dan akhlak yang baik. Mereka mestilah orang yang berilmu dan berpengetahuan tentang syariat Islam. Mereka mesti boleh memberi tauladan yang baik, dicontohi dan dihormati. Hadirin Jumaat yang dikasihi Allah, mengundi adalah satu kewajipan bagi umat Islam. Ia adalah untuk membentuk pemerintahan yang bertanggungjawab. Jika pemimpin dipilih tidak tepat dan tidak layak, maka kepentingan masyarakat dan negara tidak dapat diberi keutamaan sewajarnya. Umat Islam mesti melaksanakan sistem perundangan dan permuafakatan yang menjamin kemakmuran rakyat dan negara. Pilihan raya adalah cara yang penting bagi memenuhi kewajipan ini. Demikian prinsip memilih wakil rakyat atau ahli parlimen yang tepat dan layak adalah suatu kewajipan berdasarkan kaedah fiqh. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kewajipan melainkan dengannya maka ia menjadi wajib. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, mengakhiri khutbah kita pada hari ini, marilah kita ambil beberapa tausiah pengajaran untuk renungan kita bersama. Pertama, umat Islam wajib keluar mengundi untuk menentukan masa depan Islam, negara dan umat Islam keseluruhannya. Sesiapa yang mengabaikan dianggap berdosa, melanggar perintah dan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, jangan melantik pemimpin yang tidak amanah dan tidak berupaya menjaga Islam dan syariatnya. Begitu juga Islam melarang menyokong pemimpin yang meminta jawatan dan mendapatkan jawatan melalui cara yang tidak baik dan tidak mampu berlaku adil. Dan ketiga, umat Islam hendaklah memilih pemimpin yang sentiasa mempertahankan Islam sebagai agama persekutuan. Ini kerana masa depan Islam dan negara adalah di tangan kita semua. Oleh itu, pilihlah dengan ilmu dan kebijaksanaan, bukan dengan logik akal, amarah, dendam dan permusuhan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum
wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan sediakanlah untuk menentang mereka musuh yang menceroboh. Segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu serta musuh-musuh yang lain dari mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Sedang Allah mengetahuinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan balasannya kepada kamu dan kamu tidak akan dianiaya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بالحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat tayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Fa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan mungkar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi 'aini 'inayatikar rabbaniyah wa bi hifdzil wiqayatikas samadrinaniyah. Jalalata malikinal mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wa taufiq was sihhata was salamata mink liwali ahdi Selangor Tengku Amir Shah ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafin wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfak harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat. Seterjauhkanlah kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab. Dan jauhilah negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami
kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau di negeri Selangor, rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Ya Allah, hindarilah kami daripada semua musibah dunia dan siksaan akhirat. Selamatkanlah kami daripada malapetaka alam seperti bencana bah dan banjir besar yang sering melanda kami. Sesungguhnya Engkaulah yang berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah. Allahumma ya dafi'al bala, idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salat. Lurus dan rapatkan saf. Masuk ke hadapan, yang depan ada ruang, yang belakang boleh masuk lagi ke depan ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabbah azid atita. Salat al-qaimah ati sayyidina Muhammadan wasilata wal fadilah. Wa ba'sul maqaman mahmudin lati wa'adda. Istawu i'tadilu sawu sufufakum. Fa inna taswiyatas safi min tamami salah. Lurus dan rapatkan saf, penuhkan saf hadapan. Bacaan dan salat dengan riwayat Khalad dari qiraat Hamzah. Salli. Jumaat. Allahu akbar. Allah. Ini bagus. Ya, ya. Lillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلهنا يا ربنا سبحان الله 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 وبحمده دائما قائما أبدا. الحمد لله 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 الحمد الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت
وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم